إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى شيء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah. Yang pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sekali lagi pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi melimpahkan rahmah dan inayahnya kepada diri kita, sehingga menyebabkan kita masih lagi diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus mempunyai rasa untuk berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ketika ramai daripada kita yang Allah Ta'ala hijabkan hati mereka daripada menerima kurniaan nurnya, kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berterusan menerima nikmat ini di atas ketinggian kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita. Yang mana syarat untuk berterusan kita mendapatkan nikmat ini, mestilah kita menjadi hamba yang bersyukur pada ketika kita menerima kurniaan Allah Ta'ala. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Telah kami tutup hati-hati mereka, pendengaran mereka, mata-mata mereka. Daripada apa? Daripada mendapatkan kebenaran. Punca kenapa? Ketika mana mereka ini diberikan oleh Allah Ta'ala peringatan demi peringatan, Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka kebenaran demi kebenaran, keadaan mereka tetap sama. Kan Allah kata, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang kafir itu, mereka ni sama je keadaannya. Dapat peringatan ke, tak dapat peringatan ke, keadaan mereka tu kekal sama. Maka kekal sama dalam keadaan menerima kebaikan di sisi Allah, itulah yang menyebabkan akhirnya hati-hati mereka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terus menerima kebenaran. Maka ketika mana kita pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kepada kita kesempatan untuk duduk di dalam majlis yang mana majlis ini disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Sebab Nabi kata majlis zikir itu adalah satu daripada taman-taman syurga Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Mana kata apa ni? Bila kita duduk dalam sebuah majlis yang mana majlis itu kita saling diingatkan tentang keesaan Allah, kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah, dan kita diingatkan agar tidak berterusan menyalahi akan segala perintah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita sebenarnya telah pun berada di dalam nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tak mau nikmat yang Allah bagi kat kita ni menjadi asbab kemudaratan buat diri kita di yaumul qiyamah kelak. Orang yang ada ilmu tuan-tuan, kemudian ilmu tak jadi manfaat atas diri dia. Mana kata dia ada ilmu, tapi ilmu tu dia tak boleh guna dalam hidup dia. Dia tak dapat faedah pun daripada ilmu itu, melainkan hanyalah semata-mata pengetahuan ke atas diri dia. Bila orang cakap, saya tahu dah. Bila dia tu guru mengajak kat depan, ni pun ngaji dah. Tapi pengamalan ilmu dalam kehidupan tu tak ada. Allah SWT. Mana kata dia tak boleh guna tuan-tuan. Ibarat dia macam orang kerja bawa van duit tu. Kan van duit yang buat pergi bank tu, banyak lah duit dia. Saya rasa tak ada orang yang paling banyak pegang duit dalam hidup hari-hari ni melainkan dia orang. Betul? Berjuta-juta tuan-tuan dalam van tu, tapi dia boleh pakai duit tu. Tak payah banyak pun, RM10 cukup lah. Betul? Dia ambil skeping kan. Skeping haban buat apa? Beli gula-gula, ngantuk bawa van. Faham lagi? Dia tak boleh pakai tuan-tuan. Kalau dia pakai, salah atas diri dah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam tu ibarat orang yang Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu, tapi ilmu tu dia tak boleh guna tuan-tuan. Maka ilmu tadi ni menjadi sesuatu yang berharga tak? Tak. Sama tak macam orang kerja bawa van duit. Tak ada manfaat untuk dia. Bahkan dia tak rasa pun duit tu dia punya. Sebab tu dia tak pakai tuan-tuan. Maka kita ni ketika Allah bagi ilmu, kita rasa tak ilmu tu sebenarnya adalah kurniaan Allah atas kita? Kita rasa tak ilmu itu Allah Ta'ala sedang berikan pada kita pemilikan sementara? Rasa? Jadi kalau kita rasa tuan-tuan, kita amal lah. Tapi kalau kita tak rasa tuan-tuan, maka ilmu itu hanya sekadar menjadi ilmu yang akhirnya di yaumul qiyamah, orang yang tak beramal dengan ilmu, dia tak ambil manfaat daripada ilmu itu semua. Maka ibu ayah dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrah Allah. Moga-moga dengan syukur yang kita panjatkan ke hadrah Allah ini menjadi asbab untuk kita yang masih lagi mempunyai peluang hidup atas dunia, tak tahu tinggal berapa lama lagi ni tuan-tuan. Moga-moga kita semua ni mendapatkan kebaikan yang bertambah-tambah hingga ke akhir hayat pada baki usia yang masih ada pada diri kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi hari ini kita sambung tuan-tuan bacaan kitab kita pada membincangkan ta'rif hukum adat. Betul tak tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama saya minta maaf tuan-tuan, 2 minggu sudah saya tak main sebab ada miscommunication sikit. Pagi itu saya duduk tunggu juga WhatsApp. Sebab biasa sebelum subuh depa WhatsApp dah tanya kuliah main tak. Jadi hari itu saya duduk tunggu-tunggu sampai tengah hari tak ada WhatsApp.
Jadi saya duduk jangka, cuti sekolah, tak ada kuliah pun. Allah SWT. Saya pun terus tak tengok handphone tuan-tuan. Saya tengok handphone tu balik 2 hari kemudian. 2 hari kemudian tengok-tengok, la ilaha illallah, lepas Zuhur ada WhatsApp masuk, kuliah mai tak mana dia dah. Allah. Jadi sebabkan tu saya tak hadir tuan-tuan, minta maaf banyak. Sebab saya masa tu pun berbetulan pada masa tu. Tak ada kebetulan tuan-tuan, berbetulan. Allah Ta'ala ni dia tak buat satu benda kebetulan. Tiba-tiba dia buat tak, dia berbetulan. Kemah yang kami duk guna buat pengajian di madrasah kita kat Teluk Jemaat tu roboh tuan-tuan. Kena tiup angin. Jadi duk kalut urus yang tu jugalah juga. Allah SWT. Itu yang tak tengok handphone tu. Jadi saya minta maaf tuan-tuan sebab tak mari 2 minggu sudah. Allah SWT. Tapi hari ni alhamdulillah sepanjang hari saya tengok handphone tuan-tuan. Takut-takut terlepas. Allah SWT. Tengok-tengok sampai dah. Nanti saya jawab hadir insya-Allah. Baik. Jadi kita masuk pada ta'rif hukum adat. Yang mana hari itu kita dah bincang tentang pembahagian hukum dalam syariat. Dalam syariat kita ni, hukum ni dia cuma mai daripada 3 bahagian saja. Dia mai pada 3 punca. Yang pertama, hukum syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, dia mai daripada hukum akal. Yang ketiga, dia mai daripada hukum adat. Jadi dalam 3-3 hukum ni yang paling ringkas perbincangannya adalah hukum akal. Yang ni pun kita dah bincang pada pengajian yang sudah. Maka hari ini kita nak masuk pada perbincangan ta'arif tentang hukum adat. Apa yang dimaksudkan dengan hukum adat ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna bi nuri anwari asrarihi amin. Maka kata musannif, dan hukum adat itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan. Hukum adat ni apa? Hukum adat itu iaitu apa dia? Pertamanya, mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan, iaitu menetapkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan. Itu masuk hukum adat yang pertama sekali. Masuk kata hukum adat, ta'rif dia yang pertama sekali, dia tujuan hukum adat ni menetapkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan, atau menafikan dia daripadanya dengan wasitah. Dicuba-cubakan dia dengan berulang-ulang dan tersimpan ia pada 4 bahagi. Allah SWT. Yang pertama, hukum adat ni dia menetapkan suatu pekerjaan yang kita nak buat. Boleh buat ke tak boleh buat ni hukum adat ni. Pertama sekali yang tu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menafikan dia. Makna kata dia mai kata nafi tak boleh buat, kita kata. Allah SWT. Dengan jalan macam mana? Dicuba-cubakan dia. Maksudnya orang dah try buat lah. Try buat ulang, tak jadi. Allah SWT. Maka tersimpan ia pada 4 bahagi. Allah SWT. Jadi hukum adat ni dia terbahagi pada 4 perkara. 4 benda. Allah SWT. Dia faham kan? Contoh macam ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi mancing udang galah. Hukum adat bagi mancing udang galah ni, dia kena pakai umpan udang retah alih, ataupun pakai umpan, ataupun pakai cacing. Faham tak? Kalau mengai udang galah pakai isi kata menung boleh tak? Ataupun ambil kepala ikan keli, campak buah dalam sungai, nak mengai udang galah, boleh tak? Baik. Maka benda tu bersalahan tak pada adat dah? Matau mana kata tak boleh buat? Sebab orang dah try banyak kali lah. Faham ni? Sebelum orang nak jumpa umpan udang retah, pumpun, cacing tu, dia pun try macam-macam style lah. Bubuh macam-macam mak nenek dah nak mengai udang galah. Tak boleh pun. Tak boleh pun nak boya. Pasal apa? Pasal udang galah sarang boya.
Faham lagi? Faham tak? Itu maksud yang dibawa oleh musannif tadi ni, yang ni. Allahumma salli. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, hukum adat tu yang pertamanya mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan. Maksudnya bila dia nak buat mengai udang galah tadi ni, dia nak menetapkan hukum macam mana cara nak mengai udang galah tadi ni. Faham? Kemudian dia menafikan pula dengan wasitah, dicuba-cubakan dia dengan berulang-ulang. Orang kata tak boleh, siapa? Pasal dia pun dah try banyak kali lah, tak lepas pergi. Maka hukum adat ni dia tak main melalui panduan seperti mana hukum akal. Hukum akal ni dia main fikir, logik ke tak logik, terima akal ke tak terima akal. Kalau hukum syarak pula dia main dengan perintah. Maka hukum adat dia tak berlaku dengan cara tersebut, melainkan dengan cara dicuba dulu. Jelas lagi. Nampak? Itu masuk hukum adat. Saya buat satu udang galah, baru saya pergi udang galah tuan-tuan. Saya pergi ke Maman baru ni, sahabat kita jemput pergi kuliah. Saya kata saya boleh nak pergi kuliah, tapi tolong atur mancing udang galah. Allah SWT. Jadi kuliah maghrib je lah, siang pergi mengai. Nak jadi cerita tuan-tuan, masa nak pergi tu, bot hak saya bawa tu balik. Allah SWT. Hak naik yang saya pucat tuan-tuan. Pasal apa? Berada di ambang kematian. Tengah bayangkan tengah bawa terlanggar ombak sikit, berpusing bot. Allah SWT. Itu kata sebenarnya bila duduk tahayak ni, dia menyedarkan hakikat kita ni tak ada apa pun. Pandai berenang antara mana pun, kecut perut kak. Nak pergi tempat udang galah, tahu lah tempat apa. Alhamdulillah lah tuan-tuan, sebab bot nak balik tu boleh lah juga speed biru. Taklah besar mana, tapi genggam tu puas kan. Tapi saya seorang lah dapat, hak lain pergi tengok saja. Allah SWT. Jadi Allah SWT saya Muhammad Atim serta bersa udang galah tu. Pasal bila pergi tu saya first time mengai atas bot. Biasa mengai udang galah dalam kolam ya. Jadi first time mengai tu, baru dapat ilmu. Rupanya udang galah ni nak mengai tempatnya macam ni. Kena pakai umpan lagu ni, baling mata kail macam ni. Nak tahu dia makan tak makan macam mana. Dia tak macam kita mengai dalam kolam. Allah SWT. Jadi semua tu mai daripada mana? Pengetahuan melalui hukum adat. Kita tanya orang setempat, sini biasa udang galah pakai umpan apa? Dia kata, Ustaz, mari sini, udang galah ni kena mancing gini. Dia bagi tahu macam tu. Jadi tu yang dimaksudkan dengan hukum adat. Boleh faham lagi? Jadi kalau kita cuba nak menyalahi hukum adat, boleh tak? Boleh, tapi memang tak jadi apa. Kan, buat tegak, buat pandai. Orang abang lah, pakai umpan ni Ustaz. Kita buat pandai. Beli nugget, buat umpan. Kan, ambil nugget, potong kecil-kecil dah. Pasal apa? Nugget ni sedap sikit je dah. Kan, buat umpan udang galah. Memang tak dapat udang galah. Boleh faham lagi? Baik. Maka Allahumma salli ala Muhammad, dan tersimpan ia pada 4 bahagi. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, ditambatkan wujud dengan wujud seperti ditambatkan wujud kenyang dengan wujud makan. Jadi takrif hukum adat, jika hukum adat ni dia tersimpan pada 4 keadaan. Yang pertama, ditambatkan wujud dengan wujud. Maksudnya diikat antara wujud satu ni dengan wujud ni, dia berkaitan. Dia bersabit tuan-tuan. Dia tak boleh mai satu ni melainkan ada hak ni dulu. Faham tak? Itu yang kata ditambatkan wujud dengan wujud. Contoh kata musannif yang dibawa oleh musannif, wujud kenyang itu dengan wujud makan. Mana kata kalau nak boleh kenyang, maka kena makan dulu. Faham ni? Tak boleh makan, nak main kenyang kot mana? Itu maksud dah. Jadi hak ni hukum apa? Hukum adat nama dia. Adat bagi manusia nak dapat kenyang kena makan. Sebab tu syariat dia takkan menyalahi hukum adat. Syariat ni tuan-tuan tak mau bagi sesat. Dia takkan bersalahan dengan adat. Faham?
Kan kita mengaji hadis akhir zaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang kata bila mengaji ni tuan-tuan, dia kena ada guru, dia tak boleh baca sendiri tuan. Dia bila baca sendiri tu yang main sesat. Nabi SAW kata esok bila Dajjal keluar, yang menjadikan orang mukmin ni kenyang hanya dengan tasbih. Tidak? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka mukmin tadi ni akan jadi kenyang. Baru ni saya dengar tentang dalam radio, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pergi hurai ikut suka dia. Dia kata nanti masa Dajjal tu keluar, dia kata mukmin yang sebenar-benarnya, dia kata bila nak kenyang dia cuma perlu tasbih, maka dia akan kenyang terus. Kalau betul kan, dahsyat Allah SWT. Dia kata akan kenyang terus. Manakala mukmin yang fasik, dia kata kalau tasbih tak kenyang-kenyang. Betul lah betul-betul. Sebenarnya yang Nabi SAW sampaikan tu apa dia? Pasal apa? Dengan tasbih mengenyangkan, menghilangkan rasa teringin nak cari makan. Itu maksud dia. Bukan kata hilang lapak tadi. Lapak tetap lapak. Macam mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau merupakan ketua kepada 60 orang sahabat yang duduk di dalam masjid Nabi SAW. Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namanya ketua kepada Ashabus Suffah. 60 orang sahabat ni digelar sebagai Ashabus Suffah. Sahabat-sahabat sufi rendah. Mereka ni hidup seperti mana Nabi SAW. Makan mereka seperti mana makannya Nabi SAW. Kalau hari itu Nabi kenyang, maka mereka juga akan kenyang. Sebab Rasulullah akan makan sama-sama dengan mereka ni. Kalau hari itu Nabi lapar tuan-tuan, maka hari itu juga mereka semua akan kelaparan. Seperti mana Rasulullah. Baik. Maka Sayyidina Abu Hurairah bila mana dia lapar tuan-tuan, dia tak minta makan dengan orang. Dia tak macam kita. Ada makan apa nak makan sikit tak. Sayyidina Abu Hurairah bila dia lapar tuan-tuan, dia akan baca Quran derah-derah. Jadi bila Sayyidina Umar lalu kan, Sayyidina Abu Hurairah nampak Umar dah lalu dah. Dia pun derah baca Quran tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar lalu sebelah, nampak tiba-tiba derah orang tua ni dah. Ni tak lain tak bukan lapar ni dah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah pun pergi cari makan, hentak pergi kedai sikit. Macam tu. Allah SWT. Jadi kena makan tak? Kena makan. Sebab hukum adat ni dia tak boleh bersalahan dengan apa yang Allah perintah kat kita. Boleh faham lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang dimaksudkan tadi tu. Bila kata akhir zaman esok orang mukmin kenyang dengan zikrullah, sebab kebergantungan mereka ni betul-betul kuat jazam dengan Allah Ta'ala. Jadi pada mereka ni, kalau dengan sebab makan kami jadi pengikut Dajjal, maka cukup kami bertasbih dengan Allah, supaya kalau kami mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Tu maksud dia. Faham lagi ni? Jadi bila kita tak fahamkan orang betul-betul dengan kaedah agama yang tepat, jadi akhirnya hari ni orang jadi serabut tuan-tuan. Nak buat persiapan akhir zaman, dia buat apa? Dia pergi bela itik banyak-banyak, dia pergi bela ayam banyak-banyak, pergi jual habis rumah, lepas tu pergi beli habis makanan dalam tin semua, korek lubang, bubuh makanan, buat store lah, simpan beras sampai bertantan. Puluh himpun makan banyak-banyak. Sedangkan Nabi SAW kata, bila Dajjal keluar esok, orang mukmin ni akan kehabisan makanan. Makna kata hang simpanlah banyak benda pun. Bila mai zaman tu nanti, ada lagi tak makanan? Sebab perkara yang Nabi sebut akan berlaku, pasti berlaku, wajib. Mana boleh Nabi sebut nak jadi, tiba-tiba tak jadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas lagi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal itu kita mengaji tentang ta'rif hukum. Kita kena tahu hukum ni mai daripada 3, dia tak mai daripada 1 saja. Maka nak menetapkan hukum syarak, dia bersabit dengan hukum adat. Nak tetapkan hukum adat, dia bersabit pula dengan hukum akal. Tiga-tiga ni tuan-tuan dia sekali. Jelas lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham? Macam kita semayang tuan-tuan. 5 waktu Tuhan bagi kat kita. Ada kaitan tak dengan hukum adat? Ada?
Hukum adat dia, kalau baju cuci sehari 5 kali dan kotor tak? Maka orang yang menyucikan hatinya 5 kali sehari dan kotor hati dah. Jadi kena tak dengan hukum adat dah? Dengan hukum akal dah kena tak? Sebab tu dia jadi syariat. Faham? Ni nak bagi faham tuan, pasal pun nak kena bagi reti buat hukum adat ni. Supaya kita mudah nak bawa agama ni ikut jalan yang betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita tak mau nanti kita pandu agama ni ikut gelong kita. Kita meletakkan satu-satu benda tu tak bertepatan dengan keadaan kita yang betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh dalam tawakal bab rezeki tuan. Orang kata, memang Allah, Nabi SAW dah beritahu rezeki ni adalah apa yang telah dijanjikan oleh Allah ke atas setiap hamba. Betul. Tuhan tentu belakang. Jadi bila dia buang hukum adat tuan, hanya pakai syarak semata-mata. Dia kata nanti rezeki ni Tuhan dah tentu dah. Maka dia jadi apa tuan? Faham lagi? Dia akan jadi reba pada orang lain. Tambah dia ada keluarga pula, dia ada isteri, dia ada anak-anak, dia ada tanggungan hak dia kena perlu jaga. Tiba dia pergi pegang kata apa? Rezeki ni Allah tentu dah, tak payah usaha dia dah. Maka dia akan menyalahi hukum adat dah. Jadi tak boleh. Sebab tu orang yang meninggalkan usaha dalam tawakal dia berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena macam mana tuan-tuan? Dalam kebergantungan tawakal penyerahan dari ini tuan-tuan, dia kena seiringan dengan usaha. Dia tak boleh lebih salah satu. Faham tak? Kebanyakan kita ni meletakkan usaha tu lebih daripada tawakal. Salah tak? Dia jadi salah. Letak tawakal lebih pada usaha pun salah juga. Dia kena bagi sama tuan-tuan. Makna kata macam mana? Kerja kena buat. Berserah pun kena berserah. Buat lagu mana Ustaz? Setakat yang kita mampu lah. Allah kata siang untuk kerja, buat kerja tu siang sudah. Malam untuk ibadat, kita buat ibadat tu malam. Ni tak, usaha kerja pagi, petang, siang, malam, kerja saja, ibadat tinggal habis. Maka hilang tak penyerahan kita. Jadi salah lah. Ataupun dia ibadat saja pada pagi sampai ke malam. Dia bukan Siti Maryam tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia rasa duk wirid tapi duk tidur. Faham? Sebab kita bukan kuat taratur sangat iman kita. Boleh baca Quran pada pagi sampai ke malam non stop. Kita baca lebih 2 muka surat gagap dah baca. Betul tak? Mula-mula lancar macam Mishari tu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, mula-mula lebih masuk 2 muka surat, masuk 2 muka surat ayat tamu atas gagap dah. Baris atas bawah tak betul lah. Betul tak? Lepas tu sembahyang tarawih tu imam dia tak boleh dibantai terus juzuk lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tak lama nak tarawih. Tu imam tolonglah berpijak pada bumi yang nyata. Yang duduk belakang kita tu bukan para hafiz dan hafizah. Tolonglah ingat yang tu. Saya nak pesan tu ya. Jangan nak tunjuk kemah dekat orang. Kita pula AJK masjid pula, jangan sebab nak dinobatkan sebagai orang hak pandai cari tu imam, suruh tu imam baca surah-surah yang makmum belakang tak boleh nak fokus tuan-tuan. Payah-payah sangat, ikut balik macam mana kaedah tok-tok guru dulu kita buat tuan-tuan. Cukup sekadar baca juzuk amma. Betul tak? Kalau imam terlupa, makmum belakang ingat tak? Kalau imam depan tak tergeliat lidah masa baca tadi tu, makmum belakang boleh putih lagi tak? Sebab surah yang semua orang ingat tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan pergi baca Taubah tuan-tuan dalam sembahyang tarawih tu, dalam surah Taubah paling ramai orang tak suka baca tuan-tuan. Pasal payah nak baca, berbelit-belit lidah. Imam kakak baca-baca tak lepas, baca-baca tak lepas, makmum belakang buat apa? Pergi dah imam ni dah. Pakai hilang khusyuk ni semua. Jadi Ramadan tadi tuan-tuan, tolonglah jangan kita buat ikut suka kita, tapi ikutlah pada kehendak yang mudah Allah Ta'ala izinkan atas kita. Jadi itu yang pandu balik pada hukum adat tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi tu imam hafiz, hak belakang bukan hafiz. Hak belakang tu pik. Orang kampung hafiz jadi pik. Kan haji mana? Haji pik. Oh, haji pik bukan mak pik. Allah SWT. Pasal apa nama hafiz? Allah SWT. Faham tak? Baik. Jadi itu bahagi yang pertama tentang hukum adat, ditambatkan wujud dengan wujud. Seperti mana wujud kenyang dengan wujud makan. Mana kata dia boleh main kenyang dengan sebab apa? Sebab ada makan. Tak ada makan tak kenyang. Dan perkara ni takkan bersalahan sampai bila. Sebab dia adalah hukum adat. Rasulullah sendiri pun kalau tak ada makan, kenyang tak Rasulullah? Faham lagi? Dah tu macam mana orang keluar zaman Dajjal esok subhanallah boleh kenyang, ambil Rasulullah subhanallah dulu. Kan malaikat tengok Nabi ni lapar sangat, ikat batu perut sampai. Pasal apa? Terlalu lapar. Berbunyi-bunyi perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mai turun kat Rasulullah, apa Jibril kata? Ya Muhammad, tolonglah angkat tangan doa. Aku ni tak gamak dah tengok kau ni Rasulullah. Kau ni Rasulullah. Angkat cat tangan doa dengan Allah Ta'ala, minta aku tukar gunung Uhud tu jadi ketua imam untuk hang. Tu Jibril habaq betul. Ada Jibril kata ni, Muhammad, hang tasbihlah subhanallah di perut kenyang, tak bunyi dah lapak tu. Faham lagi? Saya sebut benda ni bukan apa tuan-tuan, sebab hari ni banyak sangat orang memandai-mandai dalam bab agama tuan-tuan. Mengaji tak mau. Yang dia kira dia baca sendiri, lepas tu dia nak cari followers, dia nak cari ni, dia cerita benda pelik-pelik dalam masyarakat. Akhirnya tuan-tuan jadi kucar-kacir. Orang kita pula hari ni semua jenis penyegan tuan-tuan, pemalas baik. Memang nak cari alasan yang mudah kan. Guru saya kata tuan-tuan, yang menjadikan seseorang selamat pada ketika keluarnya Dajjal esok, yang pertama sekali ialah bila mana dia tak pergi jumpa Dajjal. Itu yang pertama sekali. Hang tahajudlah banyak mana pun, taubat banyak mana pun, kalau hang terbiang tahu kata tu Dajjal, hang pergi jumpa, hang akan kalah kan. Ini siapa kata tuan-tuan? Rasulullah yang bagi tahu. Rasulullah kata kalau hang dengar esok Dajjal dah keluar, hang jangan pergi. Nabi kata hang naik ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, pergi menyorok, lari. Nabi SAW bagi tahu. Nabi tak kata hang pergilah lawan dengan Dajjal, tak. Nabi kata hang lari. Sebab kalau hang pergi, confirm hang tak selamat, kata Nabi SAW. Itu utama. Yang kedua tuan-tuan, guru saya kata nak selamat pada hari itu nanti tuan-tuan, bukan dengan cara himpun emas banyak-banyak. Hari ni ustaz-ustaz pun banyak cadang macam tu. Dia kata tuan-tuan ada duit tukar jadi ketua emas cepat-cepat tuan-tuan. Ni semua ajaran tak betul tuan-tuan. Tak betul. Sebab apa tuan-tuan? Dajjal bila dia main, dia bawa apa tuan-tuan? Dia bawa main apa? Dia bawa main dua benda tuan-tuan. Pertama makanan, yang kedua mah. Tiba lah ni kita duk ajak hang kena sayang dekat mah. Esok Dajjal keluar kita pergi lah. Habis tu ustaz, mata wang masa tu dah tak guna duit. Yalah, Dajjal bawa keluar mah tuan-tuan. Dia pakai mah. Pasal apa dia bawa mah tu? Esok bila dia mati esok, masa tu jatuh pada pemerintahan Nabi Isa AS, di bawah pemerintahan Imam Mahdi. Patut apa jadi? Masa tu akan teruslah pemerintahan. Bukan masa Dajjal, masa Nabi Isa keluar, Imam Mahdi keluar, baru nak pakai ketua mah kan? Dia dah main sebelum tu dah. Dajjal dah keluar awal dah, dia dah tukar dah. Tak pakai ada duit-duit retah ni. Dia pegang mah lah pun kalau ikut mah dia pun pegang. Kita diperbodohkan tuan-tuan. Dia pun bagi retah kat kita dengan cagaran ketua mah. Kalau tuan-tuan mengaji bab perbankan, tuan-tuan tahu benda ni. Nilai mata wang ditentukan dengan simpanan emas kita dekat bank dunia. Betul tak? Banyak mana kita simpan emas, itu yang menentukan kadar nilai wang kita. Tinggi ke rendah tu kat mana. Jadi bila kita nak keluar note baru tuan-tuan, kena buat report dekat bank dunia. Bank dunia tengok, oh hang tak tambah simpanan emas, tapi hang keluar lagi stok duit, maka nilai tu akan kurang. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia pun pegang emas juga, sama. Jadi tugas kita bukan himpun emas banyak. Guru saya kata yang kita kena buat apa persiapan yang sebenarnya,
Ni, kuatkan akidah kita dengan keimanan yang sebenar. Bagi yakin dengan Allah sungguh-sungguh. Letak kebergantungan yang paling tinggi pada Allah Ta'ala. Jadi esok bila mai dah lagu mana pun, kita selamat. Itu maksud dah. Allah SWT. Jadi bab-bab ni tuan-tuan, nak mengaji, kena mengaji dengan tok-tok guru tuan-tuan. Pasal tu tok-tok guru tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, dia tak ajak kita untuk menjaga dunia demi mendapatkan akhirat. Yang dia ajak apa dia? Dia ajak kita menjaga akhirat demi kebahagiaan kita di dunia. Bukan jaga dunia dulu. Kita ni diajak jaga dunia dulu, baru fikir akhirat. Itu yang akhirnya jadi kelang kabut dah hidup kita tuan-tuan. Jadi kelang kabut. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Kemudian yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, ditambatkan Adam dengan Adam, seperti ditambatkan tiada kenyang dengan tiada makan. Jadi hukum adat yang kedua ni, Allahumma shalli ala Muhammad, dikaitkan tiada dengan tiada. Faham tak? Tadi ada dengan ada, wujud dengan wujud. Maka jadi dah hukum adat, tu hukum adat dah. Hukum adat yang kedua, kata musannif, disabitkan Adam dengan Adam. Maksudnya tiada dengan tiada. Benda ni dia tambat sekali tuan-tuan. Mana kata dia takkan ada satu Contoh kata musannif, seperti ditambatkan tiada kenyang dengan tiada makan. Mana kata kalau tak makan, tak kenyang. Jadi kalau tak kerja, dapat hasil tak? Faham lagi? Nak syurga, tak mau wirid, dapat hasil tak? Nak syurga, tapi tak mau bawa bekal. Contohnya, faham tak? Ni nak bahagia ke akhirat ni, tapi kerja untuk kerja akhirat tak mau buat. Yang dia duk kira, minta doa, minta doa, minta doa. Wirid tak mau, zikir tak mau, sembahyang sunat tak mau, sedekah tak mau, tolong orang tak mau, buat taat tak mau. Yang dia buat semua perkara yang bersalahan dengan kesenangan akhirat. Kerja buat maksiat, buat maksiat, buat maksiat, buat maksiat. Faham lagi? Maka boleh dapat tak syurga? Maka kena ada hukum adat tu. Faham? Jadi ditambatkan Adam dengan Adam. Mana boleh ada dengan sebab ada? Mana boleh ada dengan sebab tiada? Dia mesti, kalau tak ada, tak ada. Kalau tak kenyang, tak makan, tak boleh kenyang. Tak buat kerja, tak boleh hasil. Tak mandi, wangi tak? Faham? Ada orang dia kata apa, Ustaz, saya tak mandi seminggu pun wangi pun dah. Hantar mana wangi? Saya tak bau apa. Hang cuba tanya kawan sebelah. Hang memang tak bau, tanya kawan sebelah. Lalu lebih pada lori sempah. Faham? Ataupun dia kata, Ustaz, saya ni tak payah sikat rambut malu pun ya. Sungguh. Faham ke? Ataupun dia kata, Ustaz, saya ni walaupun tak sembahyang tapi baiklah. Faham ke? Mana boleh jadi baik kalau buat benda jahat? Itu maksud dia. Mudah. Itu maksud hukum adat. Yang ketiga, ditambatkan wujud dengan Adam. Tadi wujud dengan wujud, Adam dengan Adam. Sekarang ni wujud dengan Adam itu ditambatkan, seperti kata musannif, ditambatkan ada sejuk dengan tiada selimut. Allah SWT. Jadi dia siapa dia dapat sejuk? Pasal dia tak guna selimut. Tak ada selimut dapat sejuk. Faham? Itu yang kata ditambatkan wujud dengan Adam. Allah SWT. Jadi kalau wujud dengan wujud masa tu, maksudnya ada sejuk, ada selimut, dapat sejuk tak? Faham lagi? Itu maksud dia. Dan yang keempat kata musannif, ditambatkan Adam dengan wujud seperti ditambatkan tiada hangus dengan sebab wujud mani', iaitu basah. Mana yang keempat ni apa dia? Ditambatkan Adam tiada dengan ada.
seperti mana ditambatkan tiada hangus. Maksud kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kayu api tuan-tuan. Kayu api dia takkan terbakar ketika mana wujud mani', iaitu wujudnya perkara yang menegah, iaitu basah. Bila kayu api basah tuan-tuan, faham lagi? Boleh terbakar tak kayu tu? Walaupun nama dia kayu api. Faham lagi? Ada kereta tak ada rotek, boleh lalu roblok tak? Faham? Faham lagi? Bukan tak boleh jalan. Jalan boleh jalan, tak jumpa roblok, selamat lah. Faham lagi? Dia ada. Nah, Allah Muhammad. Dengan sebab tiada tadi ni, Allah Muhammad, maka ditambahkan Adam tu dengan ada tadi tu, dengan keadaan tadi tu. Jadi kayu api tak boleh terbakar pasal apa? Sebab wujud mani'. Maka kayu tu tak boleh padam, tak boleh terbakar. Pasal dia basah. Allah SWT. Maka ni 4 bahagi bagi takrif hukum adat. Boleh faham ni? Jelas? Hukum adat mudah kan tuan-tuan, benda kita duk lalu dah. Cuma kita tak faham. Jadi musannif dia bawa keadaan ni supaya kita faham. Jadi tuan-tuan tolong faham bagi elok, pasal nanti bila kita nak masuk kepada hukum syarak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dekat situ nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara-perkara ni dia akan berkait-kait anda. Sebab kalau tak faham benda ni, maka susah untuk kita nak ikut hukum tuan-tuan. Kita akan jadi orang yang suka melawan hukum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam orang belajar kebai lah tuan-tuan. Adat bagi potong pisau tu luka. Jangan sebab belajar ilmu kebai, dia ambil pisau potong, tak lut. Menyebabkan akhirnya jadi gila tak tuan-tuan? Dia jadi gila lah kali. Macam mana? Raja nak ambil pisau nak potong tangan, dah lah kali kebai tu tak pancil, putih kan? Faham? Macam tu. Lepas tu jangan suka buat benda yang bersalahan dengan adat. Kita pandai lagu mana pun, terasa duk belagak hebat. Hebat sebab bukan kita yang kawal keadaan. Maka tugas kita sebagai hamba ikut hukum. Boleh tukar kaca, cerita ke orang, saya boleh tukar kaca lah. Kaca lampu boleh tapi ambil cermin kereta awak telan jadi bah. Katok cermin kereta tu kunyah buat ulam, makan nasi buat ulam keruk jadi bah. Allah SWT. Tak masuk hospital bohong lah. Faham lagi? Jadi benda yang bersalahan dengan adat jangan buat. Walaupun kita kata kita boleh, jangan buat. Sebab benda yang bersalahan dengan adat ni bukan milik kita, tu hak Tuhan. Tu yang Allah bagi mukjizat pada Rasulullah SAW. Bersalahan dengan adat tak mukjizat ni? Bersalahan dengan adat. Pasal apa? Pasal tu hak mutlak Allah Ta'ala. Hak dia. Maka kita jangan duk belagak ambil hak Tuhan pula. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tok-tok guru kita kebanyakannya dia suruh tinggal ilmu-ilmu macam tu bukan sebab apa? Sebab kita tak boleh bawa tuan-tuan. Tak boleh bawa. Pasal bila ada kita duk puasa kemas. Walaupun mulut kata saya tak ada apa Ustaz kan. Tapi try dia main sekali, act dia rock sekali. Dia mula. Allah SWT. Maka benda-benda ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu tujuan kita mengaji, supaya dia menjadi panduan dalam hidup kita, supaya kita berjalan ni biar bagi betul. Sebab akhirnya tujuan hidup ni bukan untuk atas dunia, akhirat. Maka kita takkan boleh jadi orang yang beruntung di akhirat, melainkan kita menjadi hamba yang benar-benar mentaati akan segala perintah dan meninggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jadi saya kira cukup sekadar tu. Minta ampun, minta maaf kalau ada terkasak bahasa dalam penyampaian. Moga-moga apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala pimpin kita dalam maghfirahnya. Sebab kita ni kita tak boleh kata hak kita buat ni semua betul tuan-tuan. Kita tak boleh, sebab kita tak tahu hakikat yang berbetulan dengan kehendak Allah ni setara mana. Kita semayang, kita jangan rasa semayang tu dah cukup betul lah. Sebab Allah dia minta khusyuk. Maka khusyuk ni lagu mana? Jadi sekadar pada pengetahuan saja yang kita boleh laksana tuan-tuan. Yang luar daripada pengetahuan kita tak mampu buat.
Pasal tu bila kita pergi mengaji, kita pergi jumpa salah kita. Lagi mengaji, lagi nampak salah. Lagi mengaji, lagi nampak salah. Guru saya tentang umur dia dekat 60 dah. Allah SWT semua. Bila dia setiap kali dia bercakap dengan saya, dia kata apa dah? Dan ayah sampai hari ni masih belajar. Benda yang dulu ayah rasa betul, hari ni ayah mula rasa salah. Bila mengaji, kuih salah. Tutup guru dah. Jadi kita ni tukang garu ni lebih lagi. Allah SWT. Maka kita harapkan apa yang kita bawa dalam hidup ni, kita berjalan, dia ditutup dengan maghfirah Allah Ta'ala. Mana kata kalau kita salah tuan-tuan, kita harap Allah ampunkan kita. Sebab kita cuma buat sekadar yang kita tahu. Waktu antara doa yang guru saya selalu baca, dan saya selalu juga amalkan berkat daripada guru saya tuan-tuan. Bila guru saya dia doa, dia kata apa? Ya Allah, sesungguhnya hamba ni bodoh ya Allah. Hamba-Mu ini bodoh ya Allah. Kami tak tahu ya Allah apa yang betul, apa yang salah. Pada pengetahuan kami boleh jadi betul ya Allah. Tapi pada sisi Engkau ya Allah, apa yang kami sedang lakukan ni salah. Maka Kau tolong maafkan kami ya Allah. Karena kami ni cuma hamba yang bodoh ya Allah. Kami ni hamba yang jahil ya Allah. Jadi kita minta dengan Allah macam tu sebab apa? Sebab itulah kesempurnaan yang menjadi pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita sedekah duit lah tuan-tuan, kita dapat 10,000, kita sedekah 100. Kita rasa banyak ada 100 tu. Banyak yang amat tu. Allah boleh bayar zakat 200 setengah, banyak dah dia kata. Walhal kita terlupa hak kita ambil baki tu guna pada tempat yang Allah tak redha tu jauh lebih banyak. Dan kita tak perasan tuan-tuan. Tak perasan. Kita perasan tu bila mati esok. Waktu tu baru nak perasan. Maka siap-siap kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga bila kita berterusan minta ampun dengan Allah, Allah ni dia kasihankan kita tuan-tuan. Dia kasihan dekat kita. Jadi kita harap macam tu lah. Sebab hakikatnya kita tak ada apa tuan-tuan, melainkan hanyalah sebuah pengharapan daripada seorang hamba kepada Tuhan. Kita ada tu tuan-tuan. Kita amal soleh pun tak ada tuan-tuan. Kita ada pengharapan semata-mata. Maka kita harap Allah ampunkan kita, dan Allah terima kesungguhan kita dalam pada nak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan saya minta maaf tuan-tuan, malam ni saya tak dapat nak jadi imam tuan-tuan. Saya minta maaf kalau Ustaz Din siap lah. Pasal sehari kami ada majlis lagi. Kami ada majlis lagi. Jadi majlis tu kalau ikut tu mula pukul 9. Allah SWT ni nak pukul 9 lah kan. Jadi sekali habis semayang sekali, kalau kami terus bangkit tu, minta maaf banyak bukan tak mau tunggu sampai habis macam selalu, tapi sebab ada majlis lagi di Taman Muda sana. Jadi insya-Allah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kalau ada kelapangan, ada masa, saya memang akan main sini dulu baru pergi tempat lain. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal kita mengaji ni kitab tauhid. Kitab tauhid ni dia tak boleh buat lebih kurang, dia kena ngaji itu betul. Jadi mengaji ni sebab apa? Nak betulkan hak dalam ni. Dia betul dalam ni, insya-Allah betul semua. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita semua nak jadi orang betul. Jadi betul kita usaha sambil baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat buat kita, dan Allah Ta'ala mudahkan jalanan kita dalam pada mendapatkan rahmat, insya-Allah. Dan yang akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tolong doakan juga agar pembinaan Dewan Terbuka Miftahul Jannah Dakwah Center di Kampung Guak, Allah Ta'ala mudahkan. Kemah kami runtuh baru ni tuan-tuan tahu kan. Jadi kami tengah dah mula dah kemarin ukok tapak apa semua. Hari Rabu ni Bekho akan mai korek untuk kita tanam tapak, buat piling apa semua untuk tapak dewan tu. Jadi tuan-tuan tolong doakan, sebab hajatnya kami nak guna bulan Ramadan. Jadi ni tengah 20 ni nak bagi siap. Jadi kalau ada pada kalangan tuan-tuan nak ambil pahala, nak kumpul saham akhirat, boleh nanti jumpa dengan saya atau berjumpa dengan Ustaz Hayat. Nak beli barang hantar pun boleh, tak ada masalah. Cuma nak beli tu tolong tanya dulu barang apa kami nak pakai. Jangan main hantar suka hati pula. Kan? Sekali dia kata apa, saya ni suka beli simen Ustaz. Dia main hantar simen per 100 beg nak buat apa? Kami jual balik ni. Nanti kita buka hardware kat situ. Tuan-tuan, ada banyak barang yang kita nak kena beli, besi, lepas tu dawai, lepas tu besi Y10 tu. Kalau tuan-tuan nak sponsor tu, alhamdulillah lah. Tapi kalau tak mau sponsor pun, tuan-tuan kata, Ustaz, saya ni duit lebih banyak dah kot lain Ustaz. Ustaz tolong, kami nak bantu macam mana Ustaz?
Jadi tuan-tuan tolong bantu dengan doa. Itu usaha juga tu. Doa tu usaha tuan-tuan. Sebahagian daripada usaha. Jadi tuan-tuan tolong doa. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan. Dan Allah hantarkan nusrah untuk kami siapkan bangunan tu. Sebelum Ramadan dapat guna bulan Ramadan insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan berkat doa semua Allah kabulkan dan Allah izinkan kita semua dapat bahagian masing-masing kat situ insya-Allah. Tu je benda kita nak ambil ke akhirat esok tuan. Jadi kita pakat-pakat lah. Saling mendoakan antara satu sama lain insya-Allah. Jadi setakat itu saja yang baik datang kepada Allah, yang buruk datang kepada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatik kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.